Make it jump, jump, free in the wild with a magic touch. Set it on fire. We run so high. Come along for the ride. Bumping us, don't stop. It's gonna be a good time. We run so high. Come along for the ride. Bumping us, don't stop. It's gonna be a good time. Hello. Gonna be a, gonna be a, gonna be a, na 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 na. Bawah lah. Rock to the story. It's loud and it's roaring. Sound is distorted. It's moving so wake up and hurry. Temperature soaring. Boombox ignited. We crank it up. Everybody wanna come, come turn it up. Climb into the volcano. Make it jump, jump. Free in the wild with a magic touch. Set it on fire. We run so high. Come along for the ride. Bumping us, don't stop. It's gonna be a good time. We run so high. Come along for the ride. Asyik taman ni. Bumping us, don't stop. It's gonna be a good time. Gonna be a, gonna be a, gonna be a good, be a good. Gonna be a, na 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 na. Saya kena buat nilai tu ada pada diri saya. Itu yang saya sediakan diri saya. Saya tak pernah rasa senang. Senang ni adalah tafsiran saja. So, formula dia ada 3R. Simple aja. The first R adalah reliable. Atau menjual lah produk ke luar negara ni ialah pertama, kalau boleh produk-produk tu yang sesuai dengan masyarakat di negara berkenaan. Dulu kau ada duit, kau kena buka kedai, kau kena ada modal, tapi hari ini, hari perniagaan, tak ada modal pun boleh berniaga. Kalau satu hari hidup senang, jangan lupa orang yang tolong kita. There's always light at the end of the tunnel, but we must travel in through the tunnel and go to the light. So why not you try first? Okay, dalam media sosial ni you kena try dekat situ. Dan janganlah hari ni buat terus give up. Problem when people bring to a complicated problem, the solution is always very simple. You simplify the problem first. You mesti gerak out of your box, out of your comfort zone. Right? You step aja, satu step aja, you boleh dapat. Kita nampak progress mereka tau Datuk. Dari situ saya betul-betul niat nak bantu lebih ramai orang lah Datuk. Supaya lebih ramai orang boleh buat income sama-sama dengan kita. You must commit. You mesti commit tu apa yang you nak buat. Dengan you commit tu, you kena tahu environment. Pada saya, jangan takut. Kita teruskan. Tapi bila dah teruskan, kita jangan stop. Kita kena teruskan lagi. Kalau kita nak dapat, kita bagi dulu. Kalau kita nak rezeki yang banyak, kita kena bagi sedekah yang banyak. Mesti ada 10% guna teknik lain yang bukan teknik-teknik yang biasa-biasa kita guna. Yang itu yang sebenarnya rahsia. So, saya nak membangunkan tu. Saya nak membangunkan tamadun yang ada akhlak. Taraf maruah itu sangat tinggi, sangat tinggi. Tolong jangan rendahkan maruah demi populariti. Maknanya kita kena didik, kena buat apa yang perlu, yang patut secara bersungguh-sungguh. Nabi kata apa? Kita ni kalbunian. Kita ni macam batu-batu yang binaan. Kalau kita sendiri, kalau orang yang nak naik cepat, buat seorang-seorang. Tapi orang yang nak growth, kena cooperate. I keep this as a very important character. Saya memang menitik beratkan humbleness itu penting. Jadi jangan kita rasa pasal rupa, pasal ketinggian kita, fizikal kita menghalang cita-cita kita. Saya rasa kesilapan yang kita selalu buat ialah kita dari segi overhead lah. Saya rasa bila terlampau overhead, terlampau tinggi, kadang-kadang kita tak mampu nak menjana pendapatan yang cukup untuk membiayai perbelanjaan operasi kita. Syariah bukan setakat halal haram, Datuk. Syariah adalah satu inspirasi kehidupan. Pelanggan kalau dia nak pergi, dia dekat rumah nak beli roti, nak beli sardin, nak beli Panadol, dia tidak akan pergi pasaraya. Dia akan pergi mana, Datuk? Kita pencet. Dia punya produk tu, setiap produk-produk tu kena ada orang yang manage. Kita tak boleh manage ni. Kalau saya buat, kejap saya buat ni, kejap buat tu, buat macam ni, susah. Kalau family kena ada agreement, double agreement.
Tapi agreement ni kena melalui lawyer. Dia akan tulis obligasi partner A, obligasi partner B. Kalau kita buat sesuatu yang kita tahu, jadi orang tak boleh tipu kita. Orang tak boleh tipu kita, and then in fact kita akan gain respect every day lah. Dulu masa zaman tu nak buat perniagaan memang payah sikit, nak modal kena besar sebagainya. Zaman sekarang senang. You boleh start dengan dropship, you boleh start dengan very low cost punya, atau even tak ada cost pun boleh start perniagaan. Sekarang kita buat Quran Village. Ini satu pengembangan baru kerana saya bila research ni maknanya tak boleh berhenti kepada on paper. Kita kena lihat juga teknologi terkini. Sebab itu Quran ini dia menggunakan QR code. Kalau bermain dengan dunia konten ni, kalau ikut digital media world tu duk kata panel dia, mereka kata dari segi data memang orang Malaysia 60% aktif dalam 7 pagi hingga 10 malam. Okey, bersama saya lagi Dr. Hajah Azra Syahdan, pakar kepimpinan diri, keluarga dan organisasi. Okey, sekarang jam telah menunjukkan pukul 11 pagi dan insya-Allah kita akan bersama dengan seorang speaker hebat lagi. 31 speaker ni, tapi yang ini baru yang ketiga. Jadi speaker yang ketiga ni sebenarnya beliau merupakan seorang yang hebat di dalam dunia pembuatan ataupun hairdressing. Gitu. Mempunyai college yang tersendiri, juga mendapat pendidikan awal di London dan juga Hong Kong, mempunyai pengalaman lebih daripada 20 tahun dalam industri sekarang. Beliau tidak hanya terlibat dari dalam beliau tidak hanya merupakan founder kepada college beliau sendiri, tapi beliau juga banyak melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti CSR kemanusiaan, tidak hanya di dalam Malaysia tetapi juga di luar Malaysia. Sering kali kita lihat wajahnya di kaca-kaca televisyen, TV1, TV3, TV9 dan banyak lagi. Beliau yang saya maksudkan tidak lain dan tidak bukan adalah Datuk Mike Loh. Beliau merupakan founder ataupun pengasas kepada sebuah college yang dinamakan SCCA ataupun SNIP College of Creative Art. Berpegang teguh kepada prinsip hidup no excuse, we are all have to work hard. So, jom kita dengar apakah perkongsian yang bakal dikongsikan oleh pengasas SNIP College ini bersama dengan moderator Datuk Suhaimi Syahdan dan Datuk Mike Loh. Hai, Assalamualaikum dan kita bertemu lagi dalam sesi seterusnya bersama ahli panel kita, program Success Sifu Convention Founder Legend. Kali ini saya ada seorang tetamu, sahabat lama saya. Lama tak jumpa, rupanya beliau makin hebat sekarang, masih muda, Datuk Mike Loh. Datuk, apa khabar? Dok, sihat Sihat. begini Datuk? Kenapa Ya, simbol apa V. tu? Oh, V. Okey, V. Jadi Datuk Mike Loh ni mengenali beliau hampir 20 tahun saya fikir, daripada dulu very consistent and persistent dalam bisnes ni. Datuk Mike Loh dia meningkat setapak demi setapak. Beliau adalah pengasas kepada grup SNIP Hairdressing Group. Ada juga SCCA College. SCCA College, dan untuk international international expansion. Yes. Jadi dan beliau juga terlibat dalam persatuan franchise. Yes. Dan banyak kerja-kerja kebajikan CSR yang beliau lakukan. Tapi kita akan kongsi bagaimana beliau memilih bidang ini dan pengalaman. We're going to share, Datuk, your success story, untold story dan juga tips-tips. Yes. Ramai tu di luar menonton. Saya jangka yang live ini daripada berbagai latar belakang. Ada yang current businessman, ada yang baru nak berniaga, ada suri rumah, ada muda, berumur, senior dan yang baru mengenali social media. Kita pilih social media sebagai medium, platform supaya ramai boleh menonton di mana-mana, mungkin sambil berjalan, dengar earphone, sambil makan. Betul. Ya. Jadi okey Datuk Mike, before kita pergi dengan lebih jauh, Datuk, saya nak minta Datuk kongsi your background, latar belakang Datuk dan juga zaman kecil sampai wow, that is too far away. Lama sangat. Share sikit, kita nak tahu juga. Kita masih young tau. Ya. Okey, tu actually saya sudah start dalam bidang hairdressing ini
sejak I ingat 30 tahun dulu. Oh, tak lama lah. Walaupun kita nampak masih muda lagi, tapi sudah lama, 30 tahun dulu. Sebenarnya sebelum itu saya dalam bidang accountancy. Saya belajar accounting. Ya. Tapi pada masa itu ialah recession Malaysia yang pertama. In the 80s. Okay. So I tarik Mali dari Ipoh Mali. Ipoh Mali ya? Ipoh Mali. Lepas tu Ipoh yang resesi ni dia memang turun. Sebab dia dalam tin mai. Kedah dengan tin mai. Jadi semua tenggelam. Industri bisnes ketika itu. Semua habis terkesan lah. Habislah. Jadi semua rakan-rakan dari Ipoh sudah pergi Amerika, Taiwan, Jepun, cuci pinggan, dalam karangan Cina lah. Jadi masa tu I belajar accounting. Lepas tu I rasa accounting ini boleh, tapi I tak ada control. Sebab I seorang dreamer. Pengejar mimpi. Mimpi. Daydreamer. Kita selalu dreaming nak jadi selebriti ke, politician ke, apa ke, itu ke kan. Jadi I be dream ialah successful businessman. Daripada peringkat muda lagi dah set the target dan dream berangan lah. Tahun 16 lah I sudah ada mimpi, cita-cita untuk jadikan businessman. Sebab keluarga saya pun biasa aje. Dia bukan dari keluarga yang kaya senang sangat tidak. Jadi kita believe belajar. Tapi education lah. Education. Tapi dalam masa tu recession, you tak boleh lah. Jadi I start thinking, boleh tak I pergi belajar sesuatu. Yang I boleh control. I punya fate, I punya future. Lepas tu I rasa ada relative saya buat hairdressing ini, I rasa okey juga. Jadi waktu itu Datuk boleh fikir hairdressing akan jadi satu bisnes yang boom dan macam atau sedang cari-cari lah. Sebab Ipoh ini dalam 80s kan dia ada satu salon yang banyak masyhur di Ipoh Ipoh, Philip Sam. Dia boleh cakap bahasa French. Dia punya student, dia punya academy student kan dari Filipina, dari Indonesia, dari mana-mana semua datang. Ipoh, base di Ipoh ya? Ipoh. Jadi masa tu I punya kawan saya kan dia ada hairdresser. I punya schoolmate dia hairdressing. I see. Jadi I rasa boleh juga ini. Sebab we control our future. Ya, sebab surrounding sekitar tu dah ada persekitaran itu buatkan Datuk terfikirlah this is a good business untuk akan datang Sebab you nak untung berapa you buat aja. Senang. Kalau office professional you tak boleh, you kena ikut dia punya protokol. Tambah kalau makan gaji kan, kalau makan gaji ada rate gaji, allowance banyak ni tak boleh lebih, ada limitation. Ada limitation. Jadi orang remaja macam kita ini dulu 30 tahun sampai sekarang kita masih sama. Macam mana mimpi dulu. Good. Kena ada dream before kita nak buat penetapan matlamat. Maksudnya belum kita menjadi businessman, usahawan. First kali Datuk Mike dulu waktu muda-muda dah ada dream. Mimpi dia. Cita-cita mengejar mimpi. After that Datuk, lepas tu macam mana Datuk boleh continue? You kena cari elemen-elemen. Macam mana jadikan you punya mimpi reality. Yes, that is important. Because now the young people dia tak tahu macam mana pergi kejar dia punya mimpi. Dia mimpi aja, mimpi dia biarkan saja di situ. Tak ada move. Motivation tak ada. Jadi interview yang Datuk buat ini, I ingat memang ada influence. Ada influence. Dia akan influencekan remaja-remaja sekarang dalam social media ni, sebab kita memang old school. So kita punya perhimpunan besar 1,000 orang, 2,000 orang ataupun 500 orang itu tak mengena dengan remaja. Betul. Apa Tok buat sekarang ni memang tepat. Menggunakan social media sebagai medium kepada kita untuk kita tukar, meningkatkan knowledge. Kita punya jarak dalam segi cultural. Apa challenge dalam industri ni dan bisnes ni yang Datuk pernah buat?
Okey, perubahan apa ke, trend ke, apa ke? Ada beberapa challenge yang paling penting ialah harga saver. Harga saver sebab dia premise. Dia punya saver naik tiap-tiap tahun. Okey, tapi you punya business tak naik. Jadi you hanya saja seorang artistry yang pandai buat hairdressing ke, persolikan ke, tak cukup. Sebab you mesti faham macam mana untuk buat management juga, buat promosi juga. Kalau bukan you artistry saja, you tak tahu manage business, jadi business awak akan habis. Jadi kita kena belajar macam mana. Selain daripada hairdressing ni, apa komponen dalam industri ni? Ada komponen makeup apa? Dia ada makeup, ya, dia ada chemistry, chemistry untuk buat color. Treatment, scalp treatment, macam trichologist. Ya, bila ada dandruff macam mana, bila ada itchiness, ya, kata macam mana, bila ada rambut gugur macam saya, rambut gugur macam mana. You kena faham untuk belajar. Jadi dalam masa sekarang ini, zaman sekarang ini, sebagai hairdresser bukan saja gunting rambut, dia kena banyak ilmu. Ilmu dalam sains. Kalau bukan, you kena ambil masa panjang untuk buat sesuatu. Macam warna kan, bila you ada science stream punya background, you belajar warna, dia lebih senang. Cepat, mudah, membantu ya? Yes. Oh, okey. Kenapa dalam industri ni tu, kadang-kadang ada mereka memilih, saya nak dengan ni, kerana dengan dia, saya buat rambut saya, the feeling, the trust is there. Macam, Datuk Mike, saya nak Datuk Mike lah, tak nak online. Assistant Datuk Mike tak nak. Kenapa benda ni ada? Adakah sebab experience Datuk ke, atau cara layan ke, apa sebenarnya yang perlu kita nak share? What's the... Saya ingat dalam bidang artistry ni, hairdressing sebagai artistry juga. Ya. Artistry. Tapi you tak boleh hanya untuk buat apa yang you suka. You kena belajar personality, psychology. Misalnya, Datuk ialah customer saya. I kena belajar you punya gaya macam mana, you punya standard untuk how you carry yourself. Barang-barangan yang awak pakai ni, dia punya standard sampai tahap macam mana. Lepas tu dalam 3 sampai 5 minit, I kena faham semua apa you nak. Lepas tu I akan buat consultation yang tepat. Okay? Kalau kita hanya buat saja, kalau tak pergi study apa you nak, apa you punya status, I buat saja apa yang saya nak. Okay? Lepas tu you tak ada klik. Okay, dari pemahaman Datuk, apa added value, nilai tambah added value dalam bisnes ini? What's yang Datuk boleh share dengan kita? Contoh added value. I ingat sebagai hairdresser, bukan kita saja topik untuk hairdressing. Jadi kita punya topik, kita ada banyak ilmu. Macam mana pergi mana travel ya, experience kita dalam travel, kita share dengan customer, bagi dia ada ilmu juga. I see. Lepas tu macam mana pakai, pergi mana shopping, boleh cantikkan diri, macam mana pergi mana makan, fine dining ke apa-apa ke. Bukan hanya pergi buat diam, tak boleh, kena ada komunikasi. Macam tu kan, sharing. macam mana tangkap duit. Okay, sebagai entrepreneur. Okay, I kena belajar. Kalau bukan kita tak ada grade, tak boleh klik macam ni. Hanya you duduk, saya buat, lepas tu you balik, next month datang balik sekali lagi, kita tak boleh jadi kawan. Dia kena ada chemistry. Jadi sebagai hairdressing, I selalu sebut dalam hairdressing, bidang hairdressing ni, dia lah macam wealth, satu fortune. Yang ada duit, banyak duit, macam emas. Jadi you kena tangkap. Lepas tu Datuk sudah jadi kawan rapat saya sebab kita start sebagai gunting. Lepas tu kita ada berjaya trust. Lepas tu jadi kawan baik. Lepas tu satu hari kita ada satu bisnes yang klik. Jadi saya selalu berjaya, itu memang kita punya investment. I see. Maknanya investment kita bukan hanya daripada kemahiran dan kepakaran, tapi dia punya chemistry tu ada berlaku. The way you care, feeling, the way you serve. Sebab tu bila nak pergi tempat lain, tak nak. Kalau Datuk Mike ada, tak ada, saya tak nak buat. Saya nak macam tu kan. Macam mana kita bagi lebih, we give more. How we give instead of how you receive it. So in our field, itu bukan saja nak dapat hari ni boleh dapat berapa duit dari awak. Bukan. Hari ni berapa saya boleh bagi awak.
Apa I boleh bagi? Happiness. That's why I selalu sebut kerja kita ialah deliver happiness. Okey. Macam mana Datuk nak convince customer ataupun klien, katakan dia sudah biasa macam style macam ni. Tiba-tiba Datuk kata, "Oh, saya nak cadang begini." Apa dia punya secret dia? Dia punya kadang-kadang ada yang old school lah, dia tak nak. Contoh bila my dad pergi dia mesti zap. Daripada kecil pun kalau saya mesti pergi crack, zap. Itu saja. So kadang-kadang ada nak style, ada line lah, ada apa. Macam mana benda ni? Actually, kalau dalam lelaki, customer lelaki ni lebih susah lah. Okay. Sebab dia rambut pun sikit aja. Okay. Nak tukar ke tak boleh, sebab sebagai ikon macam Datuk ini nak tukar jangan. Okay. Jadi dia sudah stagnant. Tapi woman you can do whatever. Long to short, short to long. Okay. So you boleh tukar sebagai dia, tukar sampai dia sebagai Brakawati. Supermodel. Change the colour, the pattern tu semua tu. Kita boleh tukar dia punya muka kan round pakai skinny. Gitu, Okay. Panjang bagi pendek. Pendek bagi macam mana. Kita boleh tukar dalam segi architecture of hair. Wow. Okay. Selepas tu dia akan rasa gembira. Sebab bila dia buat cantik-cantik, dia pergi mana-mana kan, kawan dia cakap, wah banyak cantik, gorgeous. Lepas tu balik, abang cakap, wah cantik juga. Okay. Kita jadi happiness. We deliver happiness to everyone. Bila saya dapat komen-komen dari Datuk Mike ni, kadang-kadang benda belum. Dan lepas tu jadi popular. You are the one start. Macam mana, bukan dalam industri saja, tapi Datuk share dengan kita, how to become a trendsetter for any of the industry atau bidang tu macam mana? So, kepercayaan yang pertama. The beliefs that you have. Right? Lepas tu kita set satu goal. Apa kita nak? Kita nak jadi jago. Okay? The trendsetter, the leading settle dalam industri. So lepas tu kita set kita punya goal. Lepas tu kita boleh tangkap elemen yang kita tak cukup. Dari Jepun, dari Korea, dari Amerika, dari London, tangkap, gabungkan, jadikan satu trend yang baru. Jadi Snips ni kita lebih kurang 5 sampai 6 tahun lebih cepat daripada biasa. Sebab kita gabungkan semua ni. Macam kawan saya dari Hong Kong ke Japan, dia cakap, Mike, tak payah fikir banyak-banyak, apa yang kita buat, you tangkap balik aja, lepas tu you kan champion. Itu aja. So I think yang penting ialah set your belief system. You always believe you want to moving ahead of people. So we set our goal, we pursue our goal with all the element put inside and make it happen. I see. Then confident lah. And technology innovation is very, very important. Innovation. Kita kena gabungkan elemen inovasi. Pakai machinery, pakai komputer, pakai social media, pakai itu ini. Jangan takut dia tu. Jangan takut. Macam mana risiko tu dalam risiko ialah cabaran. Kita risiko ialah you tentang you punya dinding. Lepas tu pecahkan. Lepas tu kita positive thinker kan, kita fikir ini cabaran. Bila tentang itu kena itu dinding kan, cabaran ada. Sebab dia akan darah. Rugilah. Kita duit rugi banyak. Tapi kita jadi lebih agresif. Lebih berani belajar sesuatu yang baru. Belajar, lebih nak jadikan sesuatu. Never give up. The spirit is never give up. Macam mana Datuk selesaikan masalah, problem solving? Kadang-kadang ada banyak masalah dengan klien, dengan customer, dengan staff. Kan? So how you handle this thing? As you are leader of this SNIP. So selalu ada interview dari media kan, selalu tanya topik macam ni. Jadi I cakap senang je. Kita punya kerja ialah solution problem solving. So kerja kita, duty kita ialah problem solving. Jadi tiap-tiap hari pergi ke office ke, tengok runting dengan staff ke, customer ke, untuk solving problem. Jadi kalau tak ada problem, kita tak ada kerja. So kita sudah adapt to the system. Problem solver. Itu aja. Jadi bila you ada corak macam ni kan, you akan lebih cepat, gerak lebih cepat. Sebab kita tak ada negative thought. I see. Positif saja. Sebab bila ada problem, cabaran satu lagi. Okay, interesting.
Jadi kita terus masih bersama dalam convention founder legend ni, legend Sifu, Success Sifu. Jadi kita terus lagi dengan soalan-soalan dan pertanyaan. Kepada yang sedang menonton boleh kemukakan soalan online. Datuk Mike ada di sini, kita boleh jawab. Okey, Datuk, okey, apa sepanjang Datuk dalam industri, apa satu kejayaan ataupun satu manisan lah yang Datuk ingat, oh sampai sekarang this the best yang saya masih ingat lagi dan masih Datuk jadi that one your apa kata orang ingatan atau kenangan? Ada dua lah ya. Satu ialah dalam rangkaian hairdressing. Okey. Rangkaian hairdressing dalam tahun 2006 kita buat satu hair show. Okey. Yang paling besar di Malaysia. Lebih 1,000 orang. Wow. Dalam satu tempat called 12SI dulu tu. Ya. Apa nama dia? 12SI. 12SI. The Peel Emporium. Okey. Ya, Concord Hotel Tepi. Okey. 12SI ya. So besarlah. Jadi kita punya show ada 1,000 orang. Semua hairdresser. Semua hairdresser. Tak ada sumbangan dari Vela, L'Oreal, Shiseido, tak ada. Kita seorang yang buat. Satu tim kita yang buat saja. Okay. Lagi ada 50 orang sudah beri tiket tak boleh masuk. Ya. So itu ialah satu benchmark yang kita buat sejak 2006. Okay. Yang pertama dalam bidang hairdressing. Ya, sampai sekarang ini dia boleh buat, tapi L'Oreal yang buat, Shiseido yang buat, bukan salon yang buat. Okay. Ya, saya ingat sini ini ialah satu benchmark yang kita buat, ya, yang mengagumkan juga yang bagi lebih energy untuk moving forward. Jadi untuk remaja, you kena buat benchmarking macam ni untuk to drive you better. Ya. Yang kedua ialah franchise yang pertama buka di Australia. Oh, Datuk punya? Ya. Oh, dalam di mana, Datuk? 12 tahun dulu. Di mana? Sydney Chatswood. Sydney, okey. Ya, Sydney Chatswood yang pertama franchise outlet yang kita buat. Sebab I selalu fikir, mengapa hairdressing franchising mesti Tony and Guy, mesti Vida Sassoon, mesti dari London. Mengapa tak boleh dari Malaysia? Wow, Malaysia boleh ni. Malaysia boleh. Jadi 12 tahun dulu kita franchise outlet yang pertama ialah Australia. Jadi bila orang tanya, why is Snip Salon? Then normally saya akan cakap sebab kita yang terbaik. Ya, snip ni apa sebenarnya? Meaning gunting. Gunting snip je lah. Snip je gunting. Snip. Okay. Ya, snip. Gunting. Ya. Yang kedua, lepas kita benchmark buat satu landing dekat Australia, jadi ada ramai orang berjaya dengan kita. Lepas tu kita dapat satu proposal dari Saudi Arabia. Oh, okey. Ya. Itu ialah top 50 listed company dari Saudi. Okay. Dia datang jumpa saya, lepas tu kita berunding lebih kurang 9 bulan. Jadi yang kedua hairdressing international Saudi. Riyadh ya. Sekarang kita ada 10 biji, 10 kedai dekat Riyadh, Snip Salon. Ya. Wow. Hanya untuk muslimah. Oh, perempuan saja. Ya. Jadi saya selalu cakap, saya ialah seorang manusia yang boleh sentuh perempuan dekat Riyadh without marry them. Sebab I pergi buat training. Ya. Jadi saya boleh sentuh, massage, apa pun boleh. Tapi I selalu tanya, am I need to marry you if I touch you? Dia cakap, no. Okay lah. Okay, oh di Riyadh pun ada snip. Wah, hebat. Kita ada Qatar, ada 2 dekat Qatar. Lepas tu ada Hong Kong, ada Beijing, Malaysia. Dalam 6 country lah. No wonder Datuk selalu travel. Bila saya bercall saja overseas, kadang bunyi tone pun dekat luar negara. Travel untuk cari benda baru atau pergi cari benda baru, cari market baru, cari partner baru. Wow. Ya, sebab kita dreamer. Dalam umur sampai sekarang masih dreaming lagi. Nampak muda. Nampak masih muda. Dreaming. Masih muda. So remaja sebagai awak ini jangan henti mimpi. Tapi lepas mimpi, you kena bergerak. I see. Jangan mimpi cakap, tak gerak pula. Kan? Ya.
bagaimana bekerja under pressure tu? Pernah kan? Kadang-kadang kita jadi hairdresser ni ada banyak masalah. Ada Caparan lagi. Cabaran lagi. Share tu tips how to work under pressure. Kadang pun ada takut tiba-tiba gunting dah silap lah pula. Ini advice silap. Atau ramai juga yang sekarang ni work under pressure. Kadang-kadang rasa gaji tak cukup lah. Kadang-kadang ada family. Jadi Datuk, kadang saya tengok dengan Datuk Mike ni, dia happy je. Dia cakap, okay, cerita, macam tak ada masalah. What is the secret of ni? Tadi saya sudah sebut, walau you ada masalah juga, awak tak boleh henti. Awak kena jump over juga. Kan? Jadi kalau you sudah rasa ada masalah, mengapa kita tak fikir lebih positif? Untuk jadikan masalah ini sebagai satu cabaran lagi. Yang betul, yang positif. From negative turn into positive. Then we are leading the rest. Kan? Bila dia ada masalah dalam financial, okay? Kita akan fikir macam mana moving forward untuk dapatkan lebih duit untuk selesaikan masalah financial. Bila saya salah gunting satu lubang, bolehkah kita jadikan lubang ini sebagai trend baru? Boleh kan? Bila pakai satu seluar yang ada satu lubang, okay, bolehkah kita tukarkan sebagai trend? Boleh, sebab kita trendsetter. Yang penting ialah boleh kita maintain kita punya positive thinking at all time. Positif, be positif. Yes. Selalu jadi orang yang positif dan berfikir di luar kotak. Berfikir di luar kotak. Yes. Out of the box. Out of the box. Kalau Datuk nak cerita? Yang lagi satu ialah belajar belajar ataupun masuk dalam komuniti asosiasi macam association. Datuk Persatuan Datuk ini ataupun Persatuan Remaja, Lion Club apa-apa ini ialah untuk social community contribution. Bila you masuk ini, you sudah rendahkan diri belajar dengan senior-senior dalam asosiasi. Lepas tu you akan contribute without asking any benefit. Itu tadi saya sebut, bolehkah you bagi? Jangan hanya untuk fikir dapat dulu. Dalam association ini, kita memang dalam persatuan. Apa kita boleh dapat? Tak ada. Tak ada. Kan? Kita buat sesuatu untuk charity, buat sesuatu untuk CSR, national service. Kita selalu sebut kita buat national service kan? Kita tak dapat apa-apa. Tapi from that as a platform, kita moving forward. So as a remaja, I selalu cakap dalam sekarang juga sebagai remaja, you kena masuk junior champion ke, youth club ke, apa-apa ke, masuk. Lepas tu belajar. Lepas tu share resources, culture exchange. Sekarang mereka lebih suka pakai social media. Ada problem kita pun. Adakah itu kekangan? Dan tapi pandangan Datuk tadi ialah minta kita ada physical communication, bersemuka, berjumpa, bergaul, bercampur dengan mereka. Kita belajar protokol dalam persatuan. Kita belajar banyak dalam protokol kan? Betul. Kadang kita belajar secara tidak formal. Jadi bila kita bercampur, kita tengok style seseorang. Jadi kita tengok cara. Dan kita learn. Oh macam ni style dia macam ni. Oh wow, dressing dia. Begitu kan? Kita kena alert. Jadi remaja sekarang ni, you kena contribute sebagai volunteer. So lepas tu you akan belajar protokol, you akan belajar experience dalam jako-jako dalam persatuan. Kalau you tak contribute, orang tak nampak awak, you tak dapat lah. You kan ambil masa 10 tahun. Sepatutnya lambat. 1 tahun sudah jadilah. Betul. Kan? Lambatlah. Jadi remaja, you kena masuk persatuan. Datuk, bila sekarang zaman social media ni semuanya berani di gadget. Dia komen sana pandai ni apa semua, tapi bila self confidence tak ada ni, korang yang tengok ni kan, yang sedang menonton ni, self confidence tak ada. Bila keluar kalau tak berani nak bercakap, diam, nak bergaul, berkomunikasi jadi tapi depan-depan pun message lagi. Kenapa tidak berani? Tak boleh. Jadi self confidence tu tak ada. Nilai keyakinan diri tak ada. Tak macam Datuk Mike bercakap dulu, dia start bercakap bahasa Melayu, bahasa Inggeris sampai influence. Dia sampai fluent. Dia fasih dan dia confident. Lepas tu dia berdepan dengan all the VIP tu, jadi self confident. Datuk share sikit about self confidence. So that's why tadi Datuk sudah sebut
think out of the box. Ya. Okay? Jangan fikir you punya principle saja, you punya fundamental saja. You can think out of the box. Okay? Lepas tu walk out of the box. Okay. From think of the box and walk out the box. Okay. You kena move on. Okay? Jadi jangan hanya untuk tekan-tekan you punya gadget aja. You kena walk out merge awak dalam community. Right? Untuk buat volunteer service. Right? Untuk bagi apa yang lebih boleh bagi orang yang third party. I ingat ini ialah satu modal insan yang positif. Sebagai remaja, you walk out, you mix around, and you talk, and you slowly build your confidence. Jadi dalam bidang hairdressing ini, sebagai artistry program ini, dia memang ada banyak peluang untuk sebagai you boleh mencapai sebagai seorang selebriti dalam bidang industri yang hairdressing ni. Lepas tu you boleh jadi businessman yang betul, sebab you dalam franchising you boleh buka 10 kedai, 100 kedai, 50 kedai. You boleh buat bisnes yang multi-million juga. Lepas tu you boleh jadi professional yang inspirational, sebab you boleh jadi lecturer untuk bangunkan next generation. Okay, dia ada banyak cabaran untuk membangunkan diri dalam. Kalau you tak bagus dalam mengajar ataupun buat bisnes, you buat artistry lah, celebrity hairdresser. Sebab walaupun Datuk successful modal insan macam Datuk ini, you perlukan saya saja juga. Menteri-menteri pun perlukan kita juga. I selalu sebut kita ialah orang yang boleh tuntukkan kepala menteri. Tolak. Jadi we are important. Walaupun kita bukan architect, bukan accountant ataupun lawyer, tapi kita juga penting juga. Technical is important. Siapa Datuk punya idola ataupun Datuk punya mentor dalam atau luar negara yang mungkin dah jumpa, dan what is the special about this guy dan yang jadi you punya? I think Datuk Jimmy Choo ialah salah satu seorang yang jago dalam bidang artistry, sebab dia ialah shoe couture, yang mengagungkan Malaysian. So nama dia sejak 20 tahun 30 tahun sudah dalam arena international. Buat kasut saja kan? Kasut saja. Jadi bila you cakap dengan dia very vibrant, very positive, very happy and very dominant. Very positive. Jadi I rasa memang nak successful, you mesti positif. I see. You jarang nampak Datuk Jimmy Choo dia rasa sedih, depressed, tak ada. Sebab he is an icon. He have to lead people. Datuk pun seorang yang hebat juga. Bila kita bertanya, selalu dapat jemputan ke dalam dan luar negara, mengharumkan nama Malaysia. Jadi selepas itu macam mana Datuk ada idea nak buka college ataupun pusat latihan Macam mana? So I rasa dalam bidang TVET ini dia mesti ada pengembangan. Sebab bila akademik dia sudah penuh sampai tak boleh support, dia perlukan technical juga. So sejak itu, sebab kita memang suka trend setting, kita memang suka inovasi, kita bawa teknologi baru. Tapi bila kita bawa ini sebagai trend setting, kita ada offset juga, sebab kita punya problem ialah tak auto orang support. Jadi sejak itu kita nak bangunkan education sebagai satu bidang yang profesional. Sebagai kita jadikan kita sendiri sebagai practitioner, pakar dalam industri yang kita ini. Jadi sebab itu kita jadikan SCCA sebagai college hairdressing yang pertama di regional. Regional. Kita kan jadi khusus diploma. Di China, kawan saya dekat China, dia ada bachelor degree sebagai hairdressing. So I rasa ini memang satu pengembangan yang penting juga. What's your next plan, Datuk? Your dream, mimpi yang akan datang bila dah ada ni, what's your planning? My next plan is to make myself become Datuk Suhaimi.
Datuk Gurau, orang-orang hebat ni. Ada apa-apa yang daripada SNIP sendiri mau buat benda-benda baru lagi tu? Sekarang kita sudah buat SCCA College ini sudah bukan saja hairdressing. Kita sudah masukkan satu bidang fashion design dari Milan, Italy. Ya, ada cikgu dari Milan juga. Ya, lepas tu kita ada media. New media. Ya, ajar orang macam mana pakai satu handphone, gadget aja boleh buat penerbit. Ya, boleh buat broadcasting, boleh buat cari duit dari satu gadget Saya aja. pun nak kena belajar tu Tok. Memang ada kursus ya? Ya, memang ada. Serius. Sebab saya rasa zaman sudah berlainan. Ya. Kita baca Masscom ini semua mesin besar, mixer besar, kamera besar ini sudah old school lah. Ya. Walaupun remaja sekarang selalu dia tekan-tekan gadget kan. Macam itu lebih baik kita buat satu khusus untuk mengajar dia macam mana pakai gadget ini untuk cari duit sebagai berniaga. Ya. Tukar gadget, knowledge, belajar jadi duit. Short term dia tak payah lagi 3 tahun, 2 tahun tidak tu. Yang ini Datuk kena share. Mungkin yang sedang menonton, kepada korang yang sedang menonton ni mungkin nak tahu ini peluang. Ini ada peluang dengan Datuk. Kongsikan peluang ini, bagi tahu Datuk apa website ataupun portal ke apa kan yang boleh mereka tengok dan mungkin ada yang minat. Okey, saya ingat dalam zaman ini bukan saja you mesti belajar untuk buat menerbit film director ataupun agency untuk buat advertisement. Okay. Kalau you pandai download dalam YouTube ke, belajar social media, new media punya formula kan, dalam 1 minggu you boleh buat pakai handphone aja. Sebab handphone sekarang 4K. Ya, 4K. Dia punya resolution memang tinggi, cukup tinggi untuk tengok dalam iPad aja macam ni. Ya, interface iPad. Jadi you belajar macam mana menerbit. Microfilm. Jadi dalam macam kita tengok itu microfilm dari Thailand kan, memang very touching. Macam mana buat satu microfilm? Film pendek lah. Ya, film pendek. Ya, dalam 3 minit, 2 minit, jadikan satu broadcasting untuk Jintel. Untuk satu jenama yang berlainan. Mungkin kita boleh ambil kerja-kerja freelance dengan mana-mana perusahaan, kedai, kilang, produk. Jadi mereka yang nak ikut kursus ini Datuk, macam mana? Boleh datang sini SCCA dekat Sungai Wang tingkat 6, tanya mengenai khusus new media ini. Dia ada khusus pendek, ada khusus full term juga. Tapi saya ingat kalau ada interest, you cuba khusus pendek 3 hari, 1 minggu, belajar macam mana untuk buat SEO, SEM, search engine optimization, search engine marketing, dalam menerbit lepas tu broadcast. Senang. Saya ulang balik, pada yang berminat, war-warkan Datuk Mike, tawarkan datang berkursus, belajar. Ada 3 hari, ada seminggu, kursus-kursus jangka pendek di SNIP ini, tapi di bawah college beliau SCCA. SCCA.Asia. Okey, Google SCCA.Asia. Di ibu pejabat ataupun berpremisnya di Sungai Wang Plaza. Senang aja. Grab Sungai Wang Plaza tingkat 6. Boleh tengok. Dan ini peluang. Selain daripada kita berkongsi, Datuk Mike juga buka peluang kepada mereka yang sedang menonton tanpa mengira usia. Tak berumur berapa tak Datuk. Boleh. Lepas ni. Tapi yang penting ialah tunjuk gambar Datuk Suhaimi, dapatkan diskaun. Dapat diskaun. Oh, okey. Ambil keratan iklan ini, gambar Datuk Mike dan gambar saya ni, dia bagi diskaun. Tapi kakak-kakak dan suri rumah juga boleh gunakan ini, belajar 3 hari. Balik dan boleh buat mungkin rakaman untuk makanan, menu, jualan, dan macam-macam benda lagi lah. Apa ni, resepi-resepi. Jadi belajar, jadi orang lebih impress dengan kita kan, dengan cara begitu. Belajar ni dia tidak putus sampai kita meninggal dunia pun kita belajar tu every time. Mungkin lepas buat ini, you boleh untung 3,000, 5,000 dalam home office saja. Bayangkan. Home office saja. Okey. Peluang yang penting. Ini menarik. Okey. Peluang. Okey, saya baru nak tanya soalan tentang Datuk peluang. Macam mana Datuk melihat peluang sebenarnya dan macam mana kita nak cipta peluang, sebab ramai orang tunggu peluang Datuk. Tunggu tak ada, aku
nak berniaga lah, tapi tak tahu nak buat bisnes apa dan tak ada peluang. Tapi Datuk Mike ni dia agresif, dia cari pergi overseas, baca, tengok, contact, connect. Wow, tu ambil peluang. I rasa peluang ni you jangan tunggu. Sebab kalau you tunggu, dia peluang dia tiap hari come and go. Come and go. Okay? You pun tak boleh jam mana satu yang peluang. Sebab dia come and go. You tak tahu. Tapi bila you sediakan diri, right? You punya fundamental you sediakan, you positifkan you sendiri. Okay? Bila opportunity pass by, you grab. Jangan tunggu, you grab. Walaupun ini bukan opportunity, grab bukan. Letak balik. Grab lagi, okay, jadi. Kalau 10 kali, mesti kena 1 kali kan? Jadi, opportunity, peluang ialah untuk remaja pergi ambil. Jadi, bila you offer you punya service, volunteership kepada beruang, you dapatkan beruang. Yang itu yang penting. So, how you show your hand, how you offer yourself, I think is important. Okey, maknanya peluang ni akan lalu depan mata. Macam kita makan dekat Japanese restaurant, Datuk, dia lalu sushi tu kan, lalu kita pun tengok. Tak mau letak balik. You ambil? Tak mau letak balik. Kalau tak nak, tak balik. Atau bagi pada orang. Ataupun you cuba dulu. Boleh kan? Itu konsep Datuk Mike faham tentang peluang. Macam mana pula dengan networking, Datuk? Networking saya ingat yang penting ialah tadi kita sudah sebut tadi. Persatuan memang ada banyak peluang. Sebab ada banyak yang berilmu. Kita boleh belajar. So same thing how you offer yourself as a volunteer sebagai youth, cawangan youth. I tahu Datuk memang tadi I'm no youth dulu. So you volunteer, you buat kerja banyak yang tak ada bayar. Betul tak? Jadi CSR lah. You make who you are today sebab you buat CSR. I think this is important. CSR, corporate social responsibility. Tiap-tiap orang sebagai kita ataupun remaja awak kena CSR. Dalam keadaan sekarang, Datuk consider founder, sukses, Sifu lagi jadi tempat rujukan. Macam mana Datuk mengurus sukses itu, mengurus persepsi? Kadang-kadang ada orang cakap, ini Datuk Mike ni dia dah persepsi people. Jadi soalan saya, macam mana Datuk mengurus people perception? So dulu kan sebab I dalam artistry, hairdressing. Jadi hairdressing ni memang dalam macam bidang perempuan. Dia memang kepo lah. Cakap-cakap kan. So, I memang tak suka hati, tak campur semua orang macam ni. Tapi, bila I selalu cakap, bila masa you cakap buruk sebagai sama saya, I ada extra time untuk bangun. So, that is a motivasi. Jadi, kita pun tak kisah, kita hanya buat apa yang betul, apa yang positif, apa yang ada pengembangan. So, itu akan taking over the obstacle yang tak baik. So apa yang kita buat ini memang kita punya life kan robotik, boring. Sebab you hanya untuk kembang aja, untuk buat baik-baik semua saja. Jadi isteri kita memang rasa ini orang robotik lah. Kan? So ini adalah satu sacrifice lah. Satu sacrifice. So kita memang nak persepsi apa orang cakap itu kita tak payah tahu. Jangan masuk kepala jadi tension dan sebagainya. Nak dengar pun tak nak. Sebab bila dengar you rasa I okay. Tapi ada satu hari you depress, ini devil kan, hantu kan semua datang balik. Dia bagi pressure lagi. So orang yang tidak positif ataupun selalu cakap kan, kita memang jarakkan mereka. Jarakkan. Kita pergi pada aura positif, orang yang positif, bergaul dengan mereka yang positif. Datuk, what is your strength, Datuk, you rasa, you feel sampai sekarang, you ada karakter, your style atau apa, what is your strength sampai hari ni? I ingat, I punya strength ialah never give up. Never give up. So, tak kisah berapa kali kita sudah jatuh ataupun obstacle yang kita facing ini. So, sebab dalam dunia niaga ni dia memang ada banyak obstacle. Kan, up and down. So dreamer macam kita ini dia facing obstacle yang banyak juga.
So I think I punya strength lah, I never give up. I never give up. I think this is important. Sebagai remaja yang berpeluang besar, your thinking must be never give up. Okey, dengar tu never give up. Datuk punya expectation terhadap anak, berapa orang anak Datuk ada? Dua lelaki. Satu lelaki, satu perempuan. Anak lelaki saya sudah jadi hairdresser. Hairdresser juga. 24. Okey. So anak perempuan saya sudah hantar dia pergi belajar di China, Beijing. Oh, I see. Sebab I rasa in future is China. I see. Jadi apa Datuk punya expectation terhadap anak Datuk yang mereka nak ambil legacy atau continue atau sebagai ibu bapa kan, parents kan, kita memang nak bangunkan next generation lah. Tak kisah dia boleh sambung kita punya business ataupun tak sambung pun tak apa. Yang penting kan kita bagi moral insan yang betul. Lepas tu bangunkan dia dalam arah yang betul. Itu sudah cukup. Bukan saja kita nak bangunkan anak-anak kita sebagai remaja yang sedia ada sekarang yang kita boleh reach, kita pun bangunkan dia. Sebagai CSR. Okey, CSR, saya memang nak tanya soalan. Our age now, age Datuk kan, Datuk banyak buat CSR. Apa jenis CSR yang Datuk suka buat dan kenapa dan di mana atau biasa kita pergi shelter home. Shelter home. Kita bawa kita punya student untuk tolong mereka gunting rambut atau kita bikin old folk homes, rumah orang ketua lah. Rumah ketua, buat bersihan, gunting rambut, macam ni. Atau kalau kita bawa tim yang dalam persatuan, kita pergi main muzik untuk orang berdua. Kita buat macam ni. Lepas tu dalam ada CSR kan, kita tolong orang yang handicap, macam mana kita dapatkan satu fikiran yang betul untuk jadikan dia punya handicraft sebagai modernized products. Kita gabungkan remaja yang berfikir artistry, gabungkan dengan handicraft macam ni. Okey Datuk, kita dah hampir ke penghujung, towards the end of this program. Cuma saya nak tanya Datuk, kalau dalam Muslim kita percaya lebih banyak kita bersedekah atau sumbang atau derma, kita akan dapat lebih banyak. Kerana itu memang ada dalam Quran. The more you give, the more you get back. Apa macam mana Datuk? Bukan dalam Islam juga, dalam Buddhism sama juga. You kena bagi lebih. Lepas tu Tuhan dia akan bagi balik yang lebih banyak lagi. Nanti Datuk bagi saya ya. Okey, jadi kepada penonton-penonton yang sedang bersiaran sekarang, kita hampir ke penghujung. Bersama saya sekali lagi Datuk Mike Loh, pengasas kepada SNIPS Academy, SNIPS SCCA, SNIPS Salon dan sebagainya. Kepada suri rumah, kepada penonton pelbagai lapisan peringkat umur dan juga latar belakang, boleh ambil kisah pengalaman kehidupan, kejayaan, sukses Sifu ini untuk kita jadikan sesuatu yang perubahan ataupun motivasi kepada diri kita. Okey, terima kasih. Kita jumpa dan jumpa lagi. Terima kasih Datuk Mike bersama dengan kita. Okey, jangan lupa ini dua. Okey, jangan lupa kita akan terus bersama ahli panel yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.